Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah santau, penjelasan tentang jenis-jenis santau. Untuk mengetahuinya, sila lihat video ini selanjutnya ya teman-teman. Sila subscribe, like dan komen di ruangan dan butang-butang yang terdapat di bawah video ini. Santau merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi dalam masyarakat Melayu sejak dahulu kala. Santau bolehlah ditarifkan sebagai racun, pembisa, cara atau helah secara halus untuk mendatangkan amaran atau hukuman perit kepada seseorang atau segolongan yang dianggap musuh. Ia selalu dikaitkan dengan ilmu hitam, yakni penglibatan makhluk halus, jin dan syaitan, terutamanya kepada jenis-jenis santau peringkat tinggi. Santau terbahagi kepada 3 jenis yang besar, iaitu: pertama, santau zahir. Kedua, santau gaib, atau ketiga, gabungan mana-mana di atas. Pertama, santau zahir. Santau zahir adalah jenis santau yang jelas, nyata dan dapat dilihat. Seseorang tukang santau jenis ini bolehlah disamakan dengan pakar racun ya teman-teman, ringkasnya begitu. Santau jenis ini lebih cenderung pada penguasaan dalam memahami cara bertindak sesuatu bahan atau ramuan yang berbeza. Malah, ramuan tersebut boleh saja digabungkan untuk menghasilkan kesan yang lebih berbeza lagi. Seseorang ahli pembuat santau jenis ini tentunya berkeinginan untuk menyempurnakan, melengkapkan atau memajukan ramuan-ramuan dan bahan-bahan yang terdapat di dalam proses membuat santau itu sendiri. Santau juga racun atau pembisa ya teman-teman, yakni seperti definisinya tadi. Itulah yang ingin disempurnakan atau dimajukan oleh seseorang ahli pembuat santau jenis ini. Santau zahir ini lebih menumpu kepada ramuan-ramuan dan bahan-bahan yang terdapat di dalamnya. Setiap ramuan atau bahan yang digunakan mempunyai kesan racun dan pembisa yang berbeza. Contohnya jika bisa ular digunakan untuk diadunkan bersama ramuan-ramuan yang lain. Jika bisa ular tedung digunakan, santau itu akan lebih bersifat neurotoksin, yakni meracun saraf. Jika bisa ular kapak digunakan, ia akan lebih bersifat hemotoksin, yakni meracun darah. Dan jika bisa ular laut digunakan, ia akan lebih bersifat myotoksin, yakni meracun otot dan isi. Bisa ular berbagai jenis tadi, cumalah satu daripada berbagai ramuan-ramuannya ya teman-teman. Sedang keberkesanannya dalam racun musuh tentu boleh dipertingkatkan lagi. Bahan-bahan atau ramuan-ramuan yang selalu dijadikan pilihan untuk membuat santau adalah dari jenis yang berbisa, miang dan gatal, pedih dan melukakan, kotor, tercemar dan menjijikkan dan seumpamanya. Berikut adalah contoh-contohnya. Bisa ular tedung sela, bisa ular tedung hitam, bisa ular kapak, ular laut, bisa lipan bara, bisa kalajengking, bisa labah-labah, bisa katak puru, bisa ubur-ubur, racun ikan buntal, berbagai jenis ulat bulu yang masih hidup, getah pokok beracun seperti pokok ipuh, getah pokok rengas, akar-akar dan herba-herba beracun, bunga-bungaan tertentu yang mempunyai racun, fungus atau kulat-kulat tertentu yang tidak boleh dimakan, miang buluh, miang rebung, miang tebu, tali guni, biang keladi tertentu, tali sabut, tulang-tulang haiwan yang mereput, tulang dan gigi manusia, rambut manusia atau bulu-bulu haiwan, kuku haiwan atau manusia, kelongsong telur yang membusuk, kulit siput, kulit hidupan laut yang tertentu, serangga-serangga atau haiwan-haiwan mati yang kotor seperti lipas, lipan, kalajengking, ulat gonggok hutan, dan lain-lain. Tinggalan dari bangkai hewan yang mati seperti cebisan kulit, kuku, bulu, dan lain-lain. Kaca lampu Kalimantan, kaca botol, kaca cermin TV, kaca botol arak, serbuk merkuri lampu Kalimantan, serbuk asbestos, serbuk simen, dan seumpamanya. Setiap bahan atau ramuan-ramuan tadi mempunyai kesan yang berbeza, yakni banyak atau sedikit.
Malah boleh diolah untuk menghasilkan kesan yang diingini, yaitu terpulang bagaimana ia bertindak. Kerana itu, santau zahir ini boleh dibahagikan kepada 5 jenis yang lain lagi, yakni subkategori, iaitu: pertama, santau minuman atau makanan. Kedua, santau sedut nafas atau batuk. Ketiga, santau kulit atau sentuhan. Keempat, santau deria, saraf atau darah. Kelima, gabungan mana-mana di atas. Pertama, santau minuman atau makanan. Santau jenis ini adalah santau yang akan disampaikan melalui sesuatu yang akan dimakan atau diminum oleh seseorang atau segolongan yang dianggap musuh. Ia boleh disediakan dalam bentuk serbuk tanpa rasa, semburan, titisan, dedebu atau sesuatu yang diasapkan ke atas makanan atau minuman tadi. Boleh jadi ia dikenakan ke atas hidangan yang sedikit maupun banyak. Contohnya ia dikenakan ke atas sepinggan nasi atau seperiuk besar nasi yang dimasak. Boleh juga dikenakan ke atas secangkir minuman dalam jumlah yang kecil atau dikenakan ke atas sesuatu sumber minuman yang lebih besar seperti tangki air. Santau jenis ini akan meracun mangsanya melalui mulut, memasuki tekaknya, masuk ke perut, ke usus-ususnya dan sehinggalah diserap ke dalam darah. Dari darah pula akan tersebarlah santau tersebut ke seluruh pelosok tubuh badan. Mangsa tidak akan mengetahui pada mulanya, namun bermula di situ, mangsa akan mengalami keracunan. Jenis dan keadaan keracunan yang dialami nanti adalah terpulang kepada bahan atau ramuan-ramuan yang terdapat di dalam santau tadi. Sedangkan ramuan-ramuan sesuatu santau jenis ini tentunya berbagai ya teman-teman, jadi akibatnya juga akan berbagai. Kedua, santau sedut nafas atau batuk. Santau jenis ini adalah santau yang akan disampaikan melalui sesuatu yang akan disedut atau dihidu oleh seseorang atau segolongan yang dianggap musuh. Ia boleh disediakan dalam bentuk serbuk bertepung, semburan, titisan, dedebu, bau-bauan atau sesuatu yang berasap. Tiada medium makanan atau minuman diperlukan, hanya perlu disedut atau dihidu oleh mangsa secara tidak sengaja semasa menarik nafas. Arah angin boleh memain peranan pada santau jenis ini. Mengesan arah angin terlebih dahulu sebelum ia dilepaskan agar ia tepat mengenai sasarannya. Santau jenis ini akan meracun mangsanya melalui hidung, memasuki rongga hidungnya, masuk ke tenggorok, yakni trakea, masuk ke cabangan paru-paru, yakni bronkus, ke cabangan kecil paru-paru, yakni bronchioles, ke gelembung paru-paru, yakni alveolus, dan sehinggalah diserap ke dalam darah. Dari darah pula akan tersebarlah santau tersebut ke seluruh pelosok tubuh badan. Mangsa juga tidak akan mengetahui pada mulanya, namun bermula di situ mangsa akan mengalami keracunan. Santau jenis ini biasa ditandai oleh batuk-batuk, kegatalan atau kesakitan yang beransur menjadi teruk dari hari ke hari, batuk berdarah atau seumpamanya. Kerana ia tersasar ke paru-paru mangsa dan selalu ditandai dengan batuk, santau sedut nafas ini juga selalu disebut santau batuk ya teman-teman. Di mana laluan sesuatu ramuan santau itu, disitulah ia akan menyakitkan mangsanya. Dalam santau jenis ini, ia akan menyakitkan rongga hidung, tenggorok dan paru-paru. Seterusnya terus meracun dan membinasakan mangsa melalui edaran darah tadi. Jenis dan keadaan keracunan yang dialami nanti juga adalah terpulang kepada bahan atau ramuan-ramuan yang terdapat di dalamnya. Sedangkan ramuan-ramuan sesuatu santau jenis ini tentunya berbagai juga ya teman-teman. Akibatnya juga akan berbagai. 3. Santau kulit atau sentuhan. Santau jenis ini adalah santau yang akan disampaikan ke atas seseorang mangsa melalui sentuhan tangannya, sentuhan ke mana-mana bahagian tubuh badannya, atau sentuhan terus sumber santau tanpa disedari oleh mangsa. Ia juga boleh disediakan dalam berbagai bentuk seperti serbuk, dedebu, semburan, titisan, calitan atau lain-lain. Iaitu terpulang kreativiti dan pilihan pembuat santau itu sendiri.
Tiada medium makanan atau minuman diperlukan, juga tidak perlu disedut atau dihidu oleh mangsa secara tidak sengaja. Cukup bersentuhan sahaja seperti semasa bersalaman, menepuk, merapatkan diri atau seumpamanya. Pokok pangkalnya adalah ia harus sampai ke atas kulit mangsa sebagai sasarannya. Dari situlah nanti ia akan bertindak selanjutnya. Santau jenis ini akan meracun mangsanya melalui permukaan kulit, lapisan-lapisan yang ada padanya, pori-pori kulit, liang-liang roma, salo-salo pepeluhan, laluan bulu roma, salo-salo sebum, saraf-saraf yang ada padanya, dan ke salo-salo darah halus, yakni kapilari. Seterusnya, ia akan tersebar ke seluruh pelosok tubuh mangsa. Di mana laluan sesuatu ramuan santau itu berada, disitulah ia akan menyakitkan mangsanya. Dalam santau jenis ini, kulit adalah sasaran utamanya ya teman-teman. Kulit akan kegatalan, mengalami ruam yang luar biasa, kemerahan dan membengkak. Terdapat kudis-kudis kecil dan bisul-bisul yang membesar, menjadi berpenyakit atau seumpamanya. Bayangkan jika ia terjadi pada muka, tentu ia akan lebih menyiksakan. 4. Santau deria, saraf atau darah. Santau jenis ini adalah santau yang menjadikan deria-deria atau saraf-saraf tertentu sebagai sasaran, seperti mata, telinga atau hidung. Anggota-anggota tertentu sama ada tangan atau kaki, bagian-bagian tertentu pada tubuh badan seperti alat kelamin, lidah atau seumpamanya. Deria-deria atau saraf-saraf tertentu yang dijadikan sasaran tadi mungkin tidak cuma satu ya teman-teman, boleh jadi berbagai. Terpulang kemahiran seseorang tukang santau tersebut. Setelah meracuni deria-deria atau saraf-saraf khusus itu, barulah ia tersebar melalui aliran darah ke seluruh pelosok tubuh mangsa dan mendatangkan akibat selanjutnya. Santau jenis ini biasanya disediakan dalam bentuk cecair sama ada semburan, titisan, percikan, calitan, suntikan atau tusukan halus yang tersembunyi. Mangsa tidak akan mengetahui pada mulanya sehinggalah mereka mengalami keracunan secara beransur-ansur pada tempat-tempat yang telah terkena tadi dan semakin bertambah parah hari demi hari. 5. Gabungan mana-mana di atas. Ini pula adalah gabungan daripada mana-mana 4 jenis santau zahir tadi ya teman-teman. Sama ada santau minuman atau makanan, santau sedut nafas atau batuk, santau kulit atau sentuhan, atau santau deria, saraf atau darah tadi. Gabungan mana-mana daripada jenisnya. Tentunya santau gabungan begini akan menjadikan mangsa lebih menderita berbanding sebelumnya. Malah boleh mengakibatkan kematian dalam jangka masa yang lebih singkat lagi. Kedua, santau gaib. Santau gaib adalah jenis santau yang bersifat halus, tersembunyi dan misteri. Santau jenis ini sering menggunakan bacaan-bacaan dan ritual-ritual tertentu untuk melaksanakannya. Dan semakin kejam sesuatu santau itu, maka semakin besar pula penglibatannya dengan makhluk halus, jin, syaitan, saka atau seumpamanya. Santau jenis ini lebih cenderung pada keyakinan dan kesanggupan dalam melaksanakan persyaratan semasa melakukannya. Fasa sebelum, semasa dan selepas, tentang pantang larang, kelengkapan dan ramuan, bacaan-bacaan dan lain-lain. Jika santau zahir sebelumnya agak mudah dikaitkan dengan sesuatu yang nyata dan saintifik, santau gaib ini pula agak sukar mengaitkannya begitu kerana ia lebih bersifat tersembunyi dan gaib ya teman-teman. Perkara-perkara yang dialami oleh mangsa boleh saja sesuatu yang tidak masuk akal dan sukar dijelaskan ya teman-teman. Ringkasnya begitu. Santau gaib ini boleh dibahagikan kepada 5 jenis yang lain lagi, yakni subkategori, iaitu terpulang bersamaan cara ia dilakukan. Berikut adalah jenis-jenis santau gaib. Pertama, santau langkah atau kawasan. Kedua, santau tanam atau pendaman. Ketiga, santau sumpahan atau tuju-tuju. Keempat, santau seru. Kelima, gabungan mana-mana di atas. Pertama, santau langkah atau kawasan.
Santau jenis ini adalah santau yang akan disampaikan kepada mangsanya sekiranya sumber santau itu dilangkahi atau kawasannya dimasuki. Sumber santau boleh jadi berbagai mengikut kehendak atau persyaratan tukang santau. Sama ada peralatan atau hiasan lama, azimat atau tangkal tertentu, tulisan atau lukisan tertentu pada sekeping kertas atau batuan, bahan-bahan tertentu seperti rambut, gambar, kuku, bekas pakaian, celana dalam atau lain-lain yang asalnya milik si mangsa, ramuan atau bahan-bahan ganjil yang dibungkus dan dijadikan buhul atau seumpamanya. Alat untuk menandai lingkungan kawasannya juga boleh berbagai seperti pasir atau tanah yang diambil dari perkuburan, tulang-tulang yang telah dibakar menjadi abu, kelikir-kelikir kecil atau lain-lain. Santau jenis ini bergantung pada kawasan atau lokasi tertentu ya teman-teman. Harus ada kawasan yang boleh ditandai perbatasannya. Sama ada ditandai seluruh lingkungannya, sebahagiannya, digariskan atau seumpamanya. Si mangsa akan terkena santau jenis ini sekiranya mereka melangkahi sumber santau itu, yakni yang tersembunyi, melepasi garisan atau tanda-tanda tadi atau memasuki lingkungannya. Setelah itu barulah akibatnya mula kelihatan secara beransur-ansur dan menjadi bertambah parah sekiranya tidak dirawat. Jika santau zahir yang terdahulu lebih terlihat pada tindakannya dalam meracuni atau memberi pembisa kepada mangsanya dengan ramuan-ramuan tertentu yang nyata. Santau gaib begini pula lebih cenderung pada cara dan helah bagi mengenakan sihir hukuman terhadap mangsa-mangsanya. Melalui serangan-serangan gaib, serangan-serangan rohani, binasa pada jiwa dan psikologinya ya teman-teman. Mangsa-mangsanya akan mengalami kegilaan yang pelik seakan dirasuk, berhalusinasi, berdilusi, paranoid, gangguan mood, kecelaruan dan lain-lain. Ringkasnya begitu. 2. Santau tanam atau pendaman. Santau jenis ini adalah santau yang akan disampaikan kepada mangsanya dengan menanam atau memendamkan sesuatu sumber santau itu. Ia akan ditanam atau dipendamkan sama ada di hadapan, di belakang atau di sekitar kediaman mangsa, di tempat-tempat yang dipercayai dihuni makhluk-makhluk halus seperti di gua-gua, tanah-tanah perkuburan lama, hutan-hutan tua, tempat-tempat yang terdapat sumber-sumber air seperti sumur-sumur tua, berdekatan kawah-kawah air takungan di atas gunung. Perigi-perigi lama yang ditinggalkan, ditanam di dalam kubur lama yang tidak diketahui pemiliknya atau seumpamanya. Sumber-sumber santau tersebut boleh jadi berbagai jenis terpulang pada kemahuan tukang santau. Sama ada benda-benda hak milik mangsa seperti kuku, rambut, bekas air liur atau ludah mangsa, celana dalam, gambarnya, tuala wanita atau lain-lain. Boleh jadi disertakan bersama dengan benda-benda pelik seperti potongan kaki ayam, tulang-tulang haiwan, anggota-anggota tertentu haiwan, cebisan-cebisan kain kapan yang telah ditulis atau dilukiskan sesuatu atau lain-lain. Bahan-bahan tadi akan diikat bersama-sama, disimpulkan dengan simpulan tertentu, dibungkuskan dan dijadikan buhul-buhul sihir. Setelah itu barulah ditanam atau dipendamkan. Selagi buhul-buhul ini tidak dikeluarkan dari tempat ia ditanam tadi, selagi itulah ia akan berterusan menyakiti mangsa. Harus ada seseorang perawat yang dapat mencari keberadaan buhul-buhul ini tadi untuk dikeluarkan dan dimusnahkan. Sama ada ia berada dekat di sekitar rumah mangsa atau lebih jauh daripada itu, seperti di hutan-hutan tertentu atau kubur-kubur lama. Kemampuan atau skill-skill rohaniah tertentu seperti terawangan, meraga sukma, melihat melalui mimpi, remote vision atau seumpamanya tentu akan banyak membantu ya teman-teman. Akibat atau kesan yang akan terkena pada mangsanya nanti juga hampir menyamai santau langkah atau kawasan seperti yang terdahulu ya teman-teman. Berbanding meracuni atau memberi pembisa secara nyata kepada mangsa, ia lebih cenderung pada cara dan helah bagi mengenakan sihir hukuman terhadap mangsa-mangsanya. Melalui serangan-serangan gaib, serangan-serangan rohani, pembinasaan terhadap jiwa dan psikologinya.
Kegilaan-kegilaan yang pelik, kerasukan, paranoid, delusi, berhalusinasi, persepsi atau tanggapan menyimpang, gangguan mood, keterlaluan, dan lain-lain akan berlaku kepada mangsa. 3. Santau sumpahan atau tuju-tuju. Santau jenis ini adalah santau yang akan dikenakan ke atas seseorang atau segolongan yang dianggap musuh melalui bacaan-bacaan, ungkapan, tanda-tanda, syarat, simbol-simbol, lukisan tersirat, atau lain-lain yang terselit sesuatu sumpahan atau kutukan di dalamnya. Santau sumpahan begini selalu disebut tuju-tuju atau santau angin dalam masyarakat Melayu. Ia boleh disampaikan melalui renungan mata, isyarat jari, hembusan nafas, melalui mimpi, melalui wangian, minyak, pukawan atau hipnosis, melalui haiwan tertentu seperti burung, belalang atau lain-lain, terpulang pada kemahiran seseorang tukang santau itu. Berbeza dengan jenis-jenis santau gaib yang terdahulu seperti santau langkah yang bergantung kepada lingkungan kawasan yang ditandai, atau santau tanam yang bergantung kepada kedudukan atau lokasi ia ditanam. Santau sumpahan ini pula adalah bergantung kepada jenis sumpahan atau kutukan yang terdapat di dalam sesuatu bacaan, ungkapan, tanda atau simbol tadi. Seseorang tukang santau jenis ini haruslah memiliki kelebihan pahit lidah atau mulut masin sama ada melalui amalannya, kebiasaan seharian yang dilakukan, pengisian dalam tempoh tertentu, instan melalui gurunya atau lain-lain. Dengan memiliki kelebihan tadi, keberkesanan dalam melakukan santau sumpahan ini akan menjadi bertambah baik lagi. Akibat atau kesan yang akan terkena pada mangsanya pula adalah bergantung pada jenis sumpahan atau kutukan tadi ya teman-teman. Kegilaan, kesialan hidup, rezeki yang berat, kebencian daripada masyarakat, jodoh yang sukar, sering mengalami malang atau seumpamanya adalah contoh-contoh yang biasa. 4. Santau seru. Santau jenis ini adalah santau yang akan dikenakan ke atas seseorang atau segolongan yang dianggap musuh melalui bacaan-bacaan, ungkapan, tanda-tanda, isyarat, simbol-simbol, lukisan tersirat atau lain-lain yang terselit seruan atau nama-nama tertentu di dalamnya. Itulah asalnya nama santau seru ini diperolehi, yaitu berdasarkan perkataan seruan yang bermaksud menyeru, memanggil, menjemput, malah memuja nama-nama tertentu untuk melakukan sesuatu hajat. Dalam soal ini adalah untuk menyampaikan santau seruan ke atas pihak musuh tadi. Semakin kejam sesuatu santau itu, maka semakin besar pula penglibatannya dengan makhluk halus, jin, syaitan, saka atau seumpamanya. Itulah nama-nama yang diseru tadi ya teman-teman, nama-nama khusus yang disampaikan secara tepat. Boleh jadi ia adalah nama ketua-ketua mereka, yakni jin atau syaitan, nama makhluk-makhluk halus tertentu yang menghuni sesuatu tempat. Sama ada gua, laut, hutan, busut atau lain-lain, nama-nama entiti yang suka mendekati manusia. Malah mungkin juga roh-roh manusia yang tidak tenteram seperti seseorang yang membunuh diri, mati teraniaya, mati secara kejam atau lain-lain. Daripada pelbagai jenis santau, santau seru ini merupakan jenis yang paling kejam dan aneh ya teman-teman. Ular hidup dan membesar di dalam perut, lintah keluar dari bengkakan kulit, lipan keluar dari bisul yang menanah, paku berkarat yang banyak keluar dari muntahan, air besar mempunyai sepihan-sepihan kaca, anggota tertentu beralih ke tempat lain pada tubuh, kemaluan beralih dan tumbuh ke dahi, kegilaan yang pelik, anggota-anggota tertentu hidup sendiri tanpa kawalan dan seumpamanya. Itu contoh-contohnya ya teman-teman, malah boleh menjadi lebih parah daripada itu. Santau seru biasanya mempunyai persyaratan yang ganjil dan pantang larang yang ketat. Hidangan atau sajian, yakni sesajen, dan korban haiwan tertentu, yakni tumbal, sering diperlukan semasa melakukan ritualnya. 5. Gabungan mana-mana di atas. Ini pula adalah gabungan daripada mana-mana 4 jenis santau gaib tadi ya teman-teman.
sama ada santau langkah atau kawasan, santau tanam atau pendaman, santau sumpahan atau tujuh-tujuh, atau santau seru tadi. Gabungan mana-mana daripada jenisnya. Tentunya santau gabungan begini akan menjadikan mangsa lebih menderita berbanding sebelumnya. Malah boleh mengakibatkan kematian dalam jangka masa yang lebih singkat lagi. 3. Gabungan mana-mana santau zahir dan santau gaib. Ini pula adalah gabungan daripada mana-mana 5 jenis santau zahir dengan mana-mana 5 jenis santau gaib seperti yang telah dijelaskan tadi ya teman-teman. Gabungan mana-mana daripada 2 jenis yang besar itu, yakni zahir dan gaib. Akibat dan kesannya tentu jauh lebih parah lagi berbanding sebelumnya. Malah mungkin saja motif pelakunya adalah untuk mendatangkan kematian cepat yang mengerikan terhadap mangsanya. Diagnosis perbezaan yang menyerupai santau. Terkadang tanda-tanda dan gejala sesuatu penyakit atau permasalahan boleh jadi hampir sama dengan penyakit yang lain. Ini boleh saja berlaku pada perkara yang melibatkan santau ya teman-teman. Santau minuman atau makanan boleh menyebabkan seseorang mengalami kesakitan ulu hati, mual muntah, tidak bermaya dan mengalami muntah darah. Tanda-tanda dan gejala ini hampir sama dengan penyakit peptic ulcer dari segi sains perubatan. Santau sedut nafas atau batuk boleh mengakibatkan mangsanya susah bernafas, mengalami kegatalan tekak dan rongga hidung, batuk yang teruk di malam hari, dan batuk yang mengeluarkan darah. Yakni hemoptisis. Tanda-tanda dan gejala ini juga hampir sama dengan penyakit TB, yakni pulmonary tuberculosis dari segi sains perubatan. Sebahagian jenis-jenis santau gaib pula boleh mengakibatkan mangsanya mengalami kecelaruan mental seakan dirasuk, berhalusinasi, berdilusi, mempunyai dui mood, mempunyai personaliti kembar atau berbagai, paranoid, perspektif yang tersasar dari kebiasaan, delirium atau meracau, bermimpi ngeri dan sering mengigau dan seumpamanya. Tanda-tanda dan gejala seperti itu juga hampir sama dengan beberapa jenis masalah psikiatrik ya teman-teman. Contohnya seperti skizofrenia, BAD yakni bipolar affective disorder, neurosis, psikosis, histeria dan lain-lain. Masalah-masalah kesihatan tertentu yang lain juga mungkin akan menunjukkan tanda-tanda dan gejala yang hampir sama ya teman-teman. Contohnya seperti senile dementia, yakni nyanyuk, postpartum depression, yakni meroyan, alkoholik, penyalahgunaan dadah-dadah tertentu seperti syabu, ganja, pil kuda atau seumpamanya. Itulah yang saya maksudkan dengan diagnosis perbezaan di awal tadi ya teman-teman. Di zaman yang serba moden ini, utamakanlah pendekatan yang serba moden dan rawatan-rawatan berdasarkan penemuan yang jelas lebih dahulu. Apa gunanya hospital-hospital, klinik-klinik, mamal-mamal canggih, dan lain-lain? Tentu sekali untuk memudahkan rawatan diberikan setelah punca-punca penyakit diketahui melalui ujian-ujian darah, X-ray, CT scan, ultrasound, celitan kahak, sampel biopsi, dan lain-lain. Hanya setelah rawatan di klinik-klinik atau di hospital-hospital tidak berjaya, barulah kita meneruskan ikhtiar berjumpa dengan ahli-ahli spiritual, ustaz-ustaz, ahli-ahli syifa, bumoh atau pawang yang tidak mensyirikkan Allah, bidan-bidan, orang-orang tua yang berpengalaman tentangnya, atau lain-lain. Usahalah kita menjadi takabur ya teman-teman. Sesuatu yang tidak dapat kita lihat itu tidak mestinya tidak wujud ya teman-teman. Janganlah setelah terhantuk barulah kita mengadah. InsyaAllah dengan cara itu mudah-mudahan kita diberikan kesembuhan oleh Allah dari segala macam penyakit atau permasalahan. Begitu sajalah perkongsian saya melalui sebuah video yang bertajuk Santau, penjelasan tentang jenis-jenis santau itu tadi ya teman-teman. Jika suka dengan video ini, sila subscribe, like, dan komen ya. Semoga bermanfaat video perkongsian ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian saja, saya akhiri dengan Assalamualaikum.